اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita terus sambung pengajian tafsir surah Yusuf alaihi salam sampai ayat 87 je. Doktor baca doa Nabi Yaqub minggu lepas dok mari ya. Tu kata dalam tu Facebook tengok tak? Tak tengok tak? Tak apa lah. Haji Zul baca doa tu. Doa Nabi Yaqub Nabi Yaqub minggu lepas kita suruh baca, suruh ngapakah? Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Ngapa hak lain pula dah. Allah tu kata bagus kata orang nak kabarnya mesti doa kita banyaknya ngapa doa. Siapa tukar habis. Nah, kita nak kabarnya Nabi Yaqub dia mari terasa nampak tu. Apa yang dibuat oleh anak-anak dia. Bacalah ayat 86 je tu. Bacalah. Ashku bathi wa huzni. Makna Nabi Yaqub alaihi salam serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia watak rasul yang dipilih oleh Allah taala. Apa-apa hal pun dia balik kepada asal. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita perhati jalanan hidup Nabi Adam alaihi salam. Sehinggalah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berita yang sampai kepada kita semua tak sama berlaku. Nah, Nabi Adam cerita dia berbeza dengan Nabi Idris, Nabi Nuh. Berbeza dengan Nabi Isa, Nabi Musa. Berbeza Nabi Harun. Makna nak sebutnya ialah walaupun jalanan yang berbeza tetapi mereka mempunyai kaedah yang sama dari sudut ketuhanan, dari sudut hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin berbeza dari sudut syariat. Sebab itu apa-apa hal pun balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok ucapan Nabi Musa kan. Apa kata Nabi Musa? Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Masya-Allah. Ucapan Nabi Musa apabila dikejar oleh Firaun duduk dekat dengan tepi laut. Pengikut dia macam seolah kecewa lah, macam nak merungut lah. Firaun semakin dekat kaum Nabi Nabi Musa yang mengikut Nabi Musa tu macam tak boleh tahan lah, takutnya kalau digerau maka mati lemah, kalau tunggu ditangkap oleh Firaun mestilah dibunuh dan diseksa. Maka apa kata Nabi Musa dalam keadaan gawat tersebut? Qala, kata Nabi Musa, kalla, tidak sekali-kali, inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersama aku Tuhan aku, sayahdin, dia akan tunjuk jalan macam mana nak lepas. Subhanallah. Tahu, macam juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi ucapkan ketika berada dengan Sayyiduna Abu Bakar? Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnain wallahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, kalau kamu rasa kita berdua, yang ketiga itu Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbi. Nampak je tu? Makna semuanya mereka ini balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pun jalanan hidup mereka hadapi, mereka balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Nabi Yaqub alaihi salam, qala innama ashku bathi wa uzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
kesedihan aku, rendah gulana aku ini, aku tak mengaduha ke orang lain, aku mengaduha kepada Allah Ta'ala. Yang aku sebut ni sebenarnya sebab Allah Ta'ala beri ilmu pada aku yang tidak diberi kepada kamu, kata Nabi Yaqub alaihissalam. Itulah yang dinamakan wahyu. Itu dia, benda gaib yang diberitahu oleh Allah. Nabi-Nabi tak tahu benda gaib ni. Nabi tak tahu benda gaib kecuali barang yang diberitahu oleh Allah. Tu je. Nabi datang ke dunia bukan nak mengajar benda gaib. Nabi sendiri pun tak tahu. Contoh apa yang disebut oleh Nabi kepada sahabat-sahabat, khususnya kepada isteri Nabi SAW. Laula taghammadani Allahu alaihi, kau tidaklah Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada aku, nescaya aku sendiri pun tak ada boleh nak tahu kat mana tempat duduk aku di hari akhirat. Tapi oleh kerana Allah merahmati aku, memilih aku, alhamdulillah. Jadi aku bangunlah tengah malam, sampai buka kaki, afala akunu abdan syakura, nak tunjukkan aku ni bersyukurnya kepada Allah SWT dengan apa yang telah dipilih oleh Allah kepada aku. Subhanallah, itu saja. Makna kalau aku sendiri pun, kata Nabi, aku hak yang pakat Nabi ni pun sebenarnya tak tahu kat mana kesudahan. Kau tidaklah diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita kena sentiasa berpaut sama, minta rahmat Allah, minta keampunan Allah sama-sama. Itu dia, sebab Allah Ta'ala sahajalah yang menentukan segala-galanya. Okey, ayat yang 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. Pergilah dan injillah kabar kepada kita Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah melainkan kaum yang kafir. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mendedahkan benda sebenar melalui kalam yang keluar daripada mulut Nabi Yaqub alaihissalam, yang sebelum ini sebenarnya disembunyikan oleh Allah kepada adik-beradik Nabi Yusuf alaihissalam. Apabila Nabi Yaqub mengeluarkan ucapannya, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, itu petanda awal bahawasanya banyak benda hak yang tidak diketahui oleh anak Nabi Yaqub alaihissalam. Maka Nabi Yaqub alaihissalam memberitahu, berpandukan kepada apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Akhirnya kata, ya bani, wahai anak-anakku, fadhhabu, ya bani yadhhabu, pergilah kamu, ya abnai idhhabu fatatabba'u bikulli hawasikum multaqitina min akhbari Yusuf wa akhbar Bunyamin. Benda ni je mari pelik ni. Sebab apa Nabi Yaqub sebut jelas, fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Maknanya adik-beradik Nabi Yaqub, Nabi Yusuf ni dah mari serasa dah. Maknanya Nabi Yusuf ini, adik dia ni tidak mati lagi, masih ada lagi. Nampak tak? Baru dia mari teringat. Maknanya apa yang dibuat kepada Yusuf dulu tu, nampak tu, maknanya Yusuf ni masih hidup dengan ucapan Nabi Yaqub ni.
Dan lebih suspend lagi dia ialah Nabi Yaqub kabur terus-terang. Dia cari Nabi Yusuf dengan Bunyamin. Nampak tu? Situ percobor dah. Jadi adik-beradik Nabi Yusuf alaihi salam dia mula mengerti. Dah berapa puluh tahun dah. Yusuf. Maknanya dia kohor akal tu kohor matang lah. Dulu pasal muda tau. Tu dia. Dan dia kohor matang lah. Tu dia. Baik. Kata Nabi Yaqub alaihi salam mungkin cari. Mungkin cari Nabi Yusuf dan juga Bunyamin ni. Tu dia. Alladhi akhadhahu azizu Misra 'abdan jazaan ala saraqathu. ما يكشف لكم أمورا يقضي الله بها الفرج الذي أطمع فيه ولا تقطعوا رجاءكم ولا تقنطوا من رحمة الله وتفريجه. Jadi mungkin cari molek Bunyamin yang ditangkap oleh Aziz Misra, ketua kerajaan Mesir, yang menjadikan ia ini sebagai hamba kerana balasan kerana mencuri. Jadi mu pergi semula ke Mesir, mu cari Bunyamin, lepas tu mu cari Yusuf. Jadi sekarang ni masalahnya ialah benda asalnya Bunyamin. Tapi bila Bunyamin tak ada ni, maka Nabi Yaqub boleh tahu lalu dah. Maknanya Yusuf masih hidup lagi. Sebab tu dia suruh cari Yusuf dan Bunyamin. Subhanallah. Nampak tak? Itu dia. Ini semua ini berita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dokkan Nabi Yaqub keadaan mata pun semakin tak nampak, keadaan yang uzur. Nampak tak? Dokkan dia mampu tahu benda gitu. Kau tidaklah perkhabaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Ia mahri perasaan istin dalaman dia tu. Apa yang berlaku kepada Bunyamin ni berlaku juga kepada Nabi Yusuf dulu, dan Yusuf masih hidup kata dia. Dua-dua ni masih dia terasa bauan tersebut. Subhanallah. Ini hebatnya Nabi Yaqub alaihi salam. Baik, jangan kamu putus asa nak cari Yusuf, nak cari Bunyamin ni, cara dia mu jangan berputus asa. Wala yai'asu wala tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ialah orang kafir sahaja. Orang yang hilang kebergantungannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang kafir lah. Tu dia. Baik. Adapun orang yang beriman, dia tahu bahawasanya Allah Taala sangat mengasihi hamba dia. Allah Taala berkuasa di atas setiap sesuatu. Nampak tak? Jadi apabila orang yang beriman itu kembali kepada Allah, berserah kepada Allah Subhanahu Taala, maka Allah akan mendengar rayuan, akan mendengar rintihan hamba-Nya. Maka ketika itulah Allah Subhanahu Taala akan mengangkat segala kesusahan, keserabutan yang dialami oleh orang yang beriman. Rupa-rupanya Ajizu kita renung sungguh-sungguh, Allah Ta'ala nak dengar suara kita ngadu pada dia. Maknanya kalau Allah tak uji, kita tidak payah nak mengadu pada Allah Ta'ala, nak cakap pada Allah. Nampak tak? Kalau kita mudah, senang ni, payah nak dengar kataan Allahu, payah nak dengar ya Allah. Dia ucapan dia lain masa orang yang sakit dengan orang hak sihat. Dah beza di antara orang hak susah dengan orang hak senang. Yang cakap pang dia jarang sangat kita dengar orang hak senang ni dia ngadu macam orang susah. Nampak tak? Tu dia. Jadi makna Allah Subhanahu Wa Taala nak ajar pada kita keserabutan, kesusahan, kealpaan kita tu sebab nak suruh kita ngadu ke dia. Bila mengadu ke aku dengar. Kalau kita ngadu kepada manusia, kadang-kadang manusia dia jebeh, kadang-kadang dia caci pun ada. Lepas tu dia sebor pula keaiban kita. Nampak? Tapi bila kita ngadu pada Allah Ta'ala, kita rasa puas. Kita rasa puas. Nampak? Tu dia. Maka Allah dah janji dah.
Allah Ta'ala dok tuli. Allah Ta'ala dok buta. Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala maha mendengar apa yang kita ungkapkan. Masya Allah. Jangan berputus asa. Berputus asa ni kita boleh belajar dengan syaitan. Syaitan ni dia tak pernah pun berputus asa daripada apa yang diharap, dihajat. Makna dia bersungguh sampai pekat, ia kabar kepada Allah Ta'ala. Dia tahu dah dia sesat, dia mengaku. Qala rabbi bima aghwaytani. Wahai Tuhan, macam mana mu boleh sesatkan aku ni? Nama dah, kami minta tangguh supaya jangan seksa lagi kami ni. Nampak dia tahu dia sesat, tapi tak mau balik semula. Ni susah ni. Allah Rabbi, tak mau balik semula. Kalau dia balik semula sesat aja. Tapi maqadar Allah, jenis syaitan ni dia hang tu. Nampak tak? Jenis buah sagong dia tu ada. Pasal apa? Asal kejadian dia nya api. Ada pun Nabi Adam tanah. Allah Subhanahu Wa Taala buat bumi daripada tanah. Nabi Adam tanah. Jadi unsur tanah dengan tanah ni diserasi molek untuk mengimarahkan bumi Allah Ta'ala. Syaitan daripada api. Api dengan tanah ni dia dok belaga molek, dok siku molek. Allah Subhanahu Wa Ta'ala dah putus dah. Walaupun syaitan mengaku guna pun, tapi Allah Ta'ala dok terima dah. Sebab apa dok terima? Sebab sombong sangat. Nah, keadaan sombong tu diminta lagi dengan Allah Ta'ala. Minta lagi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. La uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Nak jalankan dua misi je Zul. Syaitan duk ngaruk sangat sekarang ni nak dua perkara je. Yang pertama, sebiar kita nampak dunia ni dengan keseronokan, dengan comel. La uzayyinanna lahum fil ardh. Nama tu maksud biar nampak dunia ni comel, seronok. Jadi ikut keadaan kondisi masing-masing ya. Nampak? Tu dia. Orang tua cara tua, dara dia. Budak muda, dara cara budak muda dia. Aja tu. Nampak tak? Tak sungguh banyak benda hak kita lara sekarang ni, contoh dah. Banyak sangatlah benda-benda hak yang menarik kita daripada landasan hak yang sebenar. Cara fikir, cara hidup, cara bertindak. Contohlah aja Zul. Nampak tak? Barat baik, Cina baik, Jepun baik, negara maju ni dia ada ikon. Nak suruh orang Islam ni sembah berhala tak boleh dah, insya-Allah. Tak boleh dah itu. Tapi dia duduk buat ikon-ikon. Faham tak tu? Ikon. Siapa ikon nama? Superman. Superman tu ada ke tak? Ultraman tu ada ke tak? Batman tu ada ke tak? Spiderman tu ada ke tak? Nampak tak? Tapi tengok tak khayalan hak yang dia buat, kita pun bersungguh je. Nampak tak aja tu? Padahal benda tu ada benda pun, tapi banyak mana habis kita dengan masa tu. Anak-anak kita, nampak tak? Budak-budak remaja kita. Nampak tak cara dia nak leka tu? Nak suruh galik. Nak suruh galik dengan dunia ni. Dia nampak seronok. Mari je buah-buah. Dan kalau kita dok dengar, tak ada benda lah. Seronok dah. Seronok dengan kelainan tersebut. Orang cara orang. Tak sama. Budak-budak cara budak. Orang muda cara orang muda. Tak sama. La uzayyinanna lahum fil ardh. Kami nak perhias dunia ni biar nampak comel. Hak lebih parah, wala ughwiyannahum ajma'in. Kami nak kalau boleh semua manusia ni sesat belaka, ikut kami masuk ke neraka. Allah Rabbi. Dan syaitan tak pernah putus asa. Putus asa ni tak ada dalam diri syaitan. Nampak tu? Akhir sekali dia akan mengaku depan Allah SWT. Surah Ibrahim ayat 22. Baca je tu. Baru nak balik. Surah Ibrahim ayat 22. Surah ngapa dah kan? Surah
Apa di Ibrahim ayat 22 tu baca tak tu? Allah Rabbi. Surah Ibrahim ayat 22 ni lah dipanggil khutbah syaitan. Siapa nak dengar khutbah syaitan? Dah puas lah dengar khutbah Haji Zul, nak dengar khutbah syaitan lah pun dah. Siapa nak dengar khutbah syaitan? Haji Yusuf, nak dengar? Ambil dah, nak dengar tangan barang. Nak dengar khutbah syaitan tangan barang, tak tahu apa leka sungguh ni. Ataupun dia sengaja nak suruh tidur tu suka supaya tak tidur malam ni. Mu ni Haji Yusuf bahagian sungguh. Syaitan berkhutbah dalam neraka je Haji Yusuf. Bila mu nak dengar khutbah syaitan, makna mu kena masuk dalam neraka lah. Mu ni Haji Yusuf. La ilaha illallah. Syaitan akan diberi peluang untuk berkhutbah dalam neraka. Apabila dah sererah semua dah. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Hak yang masuk neraka dah masuk neraka, hak masuk syurga dah masuk syurga, maka Allah dedahkan serat Tuhan selok lintas langsung daripada neraka. Haji Zul. Baca je tu. Jumpa dah. Wa qala syaitan lamma qadil amha. Syaitan pun duduk kabur pada orang yang masuk neraka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Baru dedah segala-galanya. Syaitan pun kabur ketika ahli neraka masuk neraka belakang ni. Syaitan duduk dalam neraka, orang hak duduk dalam neraka pun dah penuh dah, maka syaitan pun buatlah khutbah lah dia. Sesungguhnya Allah berjanji dan Allah buat sungguh janji yang dia tu, wa'atukum, aku janji juga, fa akhlaftukum, aku pelawak je. Yang mendengar, yang mengikut sampai sungguh. Nampak tak? Ada tu. Tu intisari dia. Dia mengaku kesalahan dia. Nampak tak? Aku janji aku pelawak je. Tu dia. Dan kamu tak payah nak kenapa, aku tak payah nak kenapa pada kamu. Nampak tu? Jadi hak sekarang dia hak muduk caci, hak muduk marah, hak yang kamu duk kata kat aku tu dosa. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kata aku dah. Jangan kata aku. Itu. Mu kata aku, mu jangan caci aku, mu tahu tak aku musuhmu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla tabisyaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Surah Yasin. Yasin tu apa? Surah Yasin. Alam ahad ilaikum ya bani Adam. Aku kabur dah kamu kan? Buat perjanjian dah. Aku buat perjanjian dah kamu kan? Perjanjian dengan Allah Ta'ala lama dah. Bila masa kita nak ditiup roh. Nama tu. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Nampak tak? Ya Tuhan. Mu ni Tuhan kami. Nampak? Semua manusia. Baik orang Cina, orang India, orang Melayu semua. Di alam roh. Masa duduk nak perut mak dulu tak tahu. Tak kira mak dia tu Cina ke India ke. Dia tu mak dia beragama Kristian ke Buddha ke Hindu ke Islam ke. Anak roh yang kandung tu bila masuk umur 4 bulan, Allah Ta'ala buat satu MOU. Alastu bi rabbikum, percaya dah aku Tuhan kamu. Qalu bala,
Ya Tuhan, aku mengaku syahidna. Malaikat tu kata, kami jadi saksi. Allah. Inilah perjanjian yang sangat istimewa di antara Allah dan juga hambanya dan saksinya malaikat. Masya Allah. Di antaranya juga ialah penyaksian bahawasanya syaitan itu musuh kamu. Sebab sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, tok nyang kamu nak diciptakan di muka bumi ini, nampak tak? Ni, mereka yang tak setuju, maka syaitan. Sebab tu di antara hak janji yang kita dengan Allah ialah kita kata syaitan itu musuh kita. Aku berdoakan alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budu syaitan. Mu jangan sembah syaitan. Ayat ni daripada Allah, tapi sebab apa Allah kata alla ta'budu syaitan, mu jangan sembah syaitan. Nah, dalam ayat lain fala tattabi'u khutuwatis syaitan. Betul tak? Mu jangan ikut jejak langkah syaitan. Tapi ayat dia kasar ni. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Mu jangan sembah syaitan. Kasar ayat ni. Maknanya bila mu ikut peranan syaitan, jalan-jalan syaitan, makna kamu telah mengabdikan diri kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Syaitan ni musuh yang nyata pada kamu. Tapi masalahnya tu lah. Galik, lara. Galik sangat. Jadi akhir sekalinya kita tak kenal mana musuh, mana kawan. Nampak tak? Oleh kerana nafsu kita ni tak terbatas. Lepas tu kena pelemah nafsu. Dah tahu, ni musuh nombor satu kita, nafsu. Nafsu. Nampak tak? Nafsu nak duduk elek, nafsu malas susah. Nampak tak? Tu dia. Jadi, nafsu ni lah yang menyebabkan kita tergelecoh. Akhirnya menjadi pengikut syaitan. Dan syaitan kamu betul-betul kan? Semua mengapa belaka tu. Ayat 22 ayat 22 je. 22 payah sangat nak mengapa haji esok beli mutu. Ambil flight nombor 22. Habis cerita. Dua apa yang mau bakal flight nombor 22 nak ingat khutbah syaitan supaya aku tak masuk dalam khutbah. Nampak tak? Tu dia. Flight keretamu flight berapa je Zul? Tak ada 22. Tak ada. Esok dia beli je. Nak dengar khutbah syaitan dia ni. Nak kata ke mana? Ke dia. Nampak tu? Dia tu. 22 surah Ibrahim. Nampak tak? Bagaimana Allah sebut tentang syaitan mengaku fala talumuni wa lumu anfusakum. Mu jangan duk caci aku. Mu tahu dah aku musuhmu dah. Apa betul baik mu? Apa betul baik kau? Apa betul baik kau? Kata syaitan. Ada benda gitu. Nampak tak? Akhir sekali dia tak ada benda lah weh. Kena godang sama. Godang juga la yamutu wa la yahya. Nak kata mati tak mati, nak kata hidup pun tak hidup. Allah. Ajib, ada tak rasa sakit perut dulu? Pernah tak rasa sakit perut? Pernah. Rasa sakit perut. Lepas tu makan ubat apa? Ada ke sakit perut gitan dah? Sakit tayar sungguh. Allah kok sungguh bukan sakit perut, bukan sakit perut. Nak pegang. Sakit perut hak lain. Tak aja. Allah bagus. Cuba tanya orang rumah. Sakit perut masa nak beranak. Nampak tak? Allah. Nak kalau anak sulung. Allah. Nak tu. Mula sakit sikit juga. Ia rasa dah kita pepau dia atau ke hospital. Baru 1,5 cm Ustaz. Balik mula. Tu dia kata sakit sangat dok. Masa dah dok biasa kata doktor. Macam maaf nak buat kontak kita pun dok biasa juga. Nampak tak? Dah selang 2 hari. Dah abang kau teruk dok boleh nak nafas langsung ni. Mau kata pula. Baru 3.0, baru 3 cm Ustaz. Dok aktif lagi. Dia kena 3.5 ke atas baru aktif. Betul tak tu? Aku tanya betul. Betul. Dia kan Ustaz nak pelawak. Balik dah. Bila balik tu tak rasa lega sikit.
Dah kita ungu gosok-gosok gede sikit. Ayah mari pula dah. Pukul 2 pagi kata klinik hospital. Oh dah ya ustaz Oh dah setengah jam masuk deck room. Masuk deck room juga keluar. Bila keluar nak dengar suara anak yang nangis. Allah lega lalu. Tak ada orang sakit. Betul orang puan? Aku tanya betul tak? Oh tu anggun. Apa kok? Oh ya. Kamu nak kabur apa haji? Masuk je. Datang dunia dia sakit warna pun sampai masa dia ada gede. Kamu tanya je tu sebab hamba kena dah nyakit perut ni. Masa gata pelajar ke Jakarta. Uin. Dah kita suka bakso. Kanak tu masa darat. Masa guan. Ulu. Pergi juga tengok bakso tepi jalan. Jual dengar apa dia tu beca ke tak? Betul-betul. Putih makan sebelum Depok. Tu makan bakso bersebut sedap lah. Siapa Depok Jakarta tu nak balik ke Malaysia ni dia mari mula sakit perut. Padang lah kata. Lepas tu duk berhenti. Sampai handle dekat LA pun duk berhenti juga. Tu. Bukan masalah sakit nak pergi tandas. Duk. Dia mari mula bersebut tu. Siapa pekat, siapa ke Terengganu pun duk boleh, duk tu juga. Padang lah. Akhir sekali je pergi ke teknik Dato' Islam. Cocok saudara. Ustaz keracunan makanan macam tu. Ni bapa kata nak tajak dah belendeh habis ni. Nak kaburnya. Mak nak kaburnya sakit orang yang tidak ada. Orang tidak ada waktu hak yang nak rehat orang panggil. Sakit semua. Tak ada rehat. Nampak tu? Kita ni sakit, kita gak letak ubat, gede dah je tu. Ataupun perawat cocok juga, habis lah cerita dia. Tak ada kuat. Itu dia. Tapi orang yang duduk dalam neraka ni Allah. Tidak ada masa rehat. Kena duduk kodak. Ayat berapa je tu? Kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyatuqul azab. Ayat apa je tu? Surah apa je tu? Tengok boleh. Apa kata Allah SWT? Apabila yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Ini surah Al-Ahzab kan? Tuhan bolak balikkan badan manusia di atas api neraka. Betul-betul kullama nadijat, dia dah masuk dah, getung dah. Duk bakar ni waduh dia dah getung dah. Kullama nadijat juluduhum, bila kulit dah getung dah, badalnahum juludan ghairah, maka diganti pula kulit baru pula. Sebab apa? Liyadhuqul azab, sebab supaya rasa sakit. Allahu Akbar. Kita baca sama surah Al-Mulk. Ni sejik di antara sejik hak baca surah Al-Mulk lepas mayat Isyak. Baguslah. Ala sabil mazhab Al-Bakr. Ihtiyat. Baguslah. Dalam surah Al-Mulk tu ada tak ayat syahiqan wa hiya tafur. Ada tak je tu? Apa makna? Doktor membaca tiap-tiap malam. Sepatut 30 ayat tu kena faham dah ke? Ada tu, baca tu ayat tu mana? Syahiqan wa hiya tafur. Faham tak? Baca. Ni masalah ni mesti doa ni. Dia baca semacam-macam. Orang hak lain pun ikut dah. Mesti doa tak ikut dah. Ni masalah. Lepas ni, start malam ni, baca surah Al-Mulk. Ambil satu ayat pertama, ambil makna dia. Faham tak? Apa 30 hari? 30 ayat. Okey, surah Al-Mulk faham dah ke tak? Nampak tak? Cuba betul. Saja tu. Syahiqan wa hiya tafur. Ini maksudnya orang yang duduk dalam neraka tu dia meraung macam nak pecah neraka. Hari ceritaan ni. Nampak tak? Meraung. Hak ni meraung. Tak ada berhenti. Non-stop. Nampak tak? Jadi, yang Tuhan sebut dalam Quran. Allah. Sebab itulah kita ni sakit sebab ada kulit. Orang yang
yang tidak ada kulit, dia tidak ada protection daripada kuman dan juga virus. Masa tengok ada tu, aku cakap betul. Aku baca, buat belajar kau. Satu siapa tak ada kulit, dia akan mudah diserang kuman dan virus. Nampak? Antibody dia lemah dan tidak berdaya untuk hidup. Sebab tu kita semua tubuh kita ada kulit. Betul tak Dato'? Betul ke tak? Tu kata. Makna mesti ada kulit. Tak ada kulit tak boleh hidup. Sebab tak ada protection. Tapi masalahnya bila tak ada kulit, tak rasa sakit. Tak rasa sakit. Tak ada kulit, tak rasa sakit. Dia nampak yang gini yang Zu, dia ada lapisan dermis dan epidermis. Betul tak Dato'? Bila rasa kita panas ke sejuk ke, lapisan itulah yang menghantar mesej pada otak balik kata sakit. Aduh, baru mulut kata. Oh, laju dia punya. Dia catat pengaliran maklumat tu laju. Nampak tau? Tak boleh nak awal kita. Subhanallah, dahsyat. Kalau apa? Sebab itu kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun sesat. Mudah tengok ke apa kok yang ada tubuhmu tu. Nampak tak? Mudah tengok, sebab perhati kok molek. Dalam perut kita ni ada tu, apa dia doktor dalam perut kita ni, adanya paru-paru, adanya limfu, adanya pankreas. Kok yang jenis banyak sangat kecil manis sebab masalah pankreas tu mana? Dia tidak mengeluarkan, tak keluar dah sebab tu dia cocok sama. Waduh. Ini maknanya masalah, apa yang luar kita, tapi dalam tu ya Allah macam-macam hal. Cuba tengok molek, esok molek ayam, tak cuba siang molek ayam tu. Ataupun siapa-siapa molek lembu, terik dia, korban, tengok molek lapah tu biar molek lepas kita nak terik dia punya perut tu kan, usuhnya apa benda limpu semua tu kan, Allah hebatnya kuasa Allah. Nampak tak? Munuak mana? Dalam paru. Apa? Paru. Kok dia goreng sedap. Makan nasi lemak, lauk pula paru apa? Paru. Apa? Tahu benda mu ni. Mana? Tidak. Apalah, biarlah dia. Mana nak sebut je kalau kita tengok ke siang molek lembu tu kan. Kenapa? Kita terik tak kata Allah, lagu ni pankreas, lagu ni limpa, lagu ni hati, lagu ni pedah. Allah Rabbi. Lepas tu molek-molek ada kan. Dalam perut tu kan, semua najis kan. Subhanallah. Tak ada kok yang duduk ganggu masalah Nabi, tak ada je tu. Kan kita sebutkan bagaimana Allah Ta'ala buat keluarkan susu lembu, susu kambing tu, ma bayna farrathin wa damin. Susu tu duduk di celuh tahi, minta maaf, dan juga darah. Darah ni najis, tahi tu najis. Di celuh-celuh dua najis ini keluar susu. Masya Allah. Sa'iran lisyaribin. Boleh terus minum dan boleh protein. Masya Allah. Semua Haji minum susu dah. Minum susu cak apa? Minum pelawak lah tu. Haji Zul, susu apa? Tak minum susu. Minum susu apa? Kan apa digerih pelutut tak ada dah kan? Susu apa? Anak kan doktor pakar, kau tahulah. Dia suruh minum susu apa? Enling. Apa kan buat enling? Nampak tak? Tu dia. Kau budak-budak muda-muda ni makan banyaknya susu pekat. Kau ni nombor satu lah tu. Kau kecil manis ni masalahnya. Yang pertama susu pekat, yang kedua campur pula gula. Gula campur susu pekat. Kau ni barang A, kecil manis. Hikmat pada kaki kan. Kalau ramah sok-mah. Nampak tak? Jadi nak kabur buat susu ni, kita akan boleh tengok bagaimana duduk di celah dua najis. Allah hebatnya kejadian. Hak yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sistem yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita baca surah Al-Mulk, adanya orang kok kena seksa dan neraka, dia merau macam nak petah neraka, dan dia begitulah hari tidak ada untuk masa rehat. Tak ada. Apa
Mereka kata Allah nak kata hidup, dak hidup, nak kata mati pun dak mati. Nak kata mati, nak lagi. Nak kata itu, dak siapa itu. Paroknya diseksa oleh Allah SWT. Wala'iyahzubillah. Tiba teringat, tiba-tiba mari teringat aja tu orang perempuan. Biasa dak jahit pakaian. Nampak tak aja tu? Jahit pakaian. Malam ni cuba kita cari jarum. Lepas tu letakkan benang dalam jarum tu. Lepas tu cuba terai. Ini disebutkan hadis Nabi Sahih Muslim. Cuba terai aja tu. Ambil jarum yang ada benang tu. Cocok jari kita ni biar tembus. Tarik. Nampak tak? Dia tarik. Cocok dalam jari je. Tu biar tembus. Tarik benang tu. Nampak tak? Disebutlah hadis. Inilah balasan Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang duk menyentuh kulit perempuan yang ajnabi. Allah. Mana kalau nak sentuh lah, nak salah ke nak apa ke dengan orang perempuan yang halal kahwin, boleh terai dulu, ambil apa di jarum hok besar tu, cocok dalam bulu ke, cocok dalam kepala ke, biar tembus dulu. Kalau boleh tahan sabar sakit nak sentuh orang terai. Kalau rasa hebat sangat. Allah. Kita baca hadis tu, Allah Rabbi, ya Allah, tak jauh dah, ya Allah. Nampak tak? Itu dia ada hak disebut dah hadis Nabi SAW. Dah sekarang ni capung kau habis saja tu. Allah Rabbi. Nak ada hak yang bakar. Doktor tahu tak hak bakar? Bakar. Kau tahu langsung? Oh, mu duduk planet mana tu? Oh, Haji Zubur tahu tak? Hak budak umur 21 orang, budak lelaki 20 hak gewe. Nampak tak? Ini budaya baru. Budaya hak iwak malu. Supaya tidak ada batasan. Nampak tak? Nak bebas. Nampak Haji Zubur? Sebab mereka duduk gewe bapa-bapa, nampak tu? Allah Akbar. Duduk main orang lain. Faham tak? Sakitnya hati. Bakar tu. Bila bakar, duk keluar-keluar ni, nak pisah. Kita pun tak masuk akal. Ada masalah. Esok mari pula ni, bakar kalian pergi pula ni. Ada tu. Allah. Nampak tak? Allah. Baik. Jadi bila kita faham lah lagu tu, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita sebagai amaran. Allah. Balik semula aja tu jauh kita duduk merawang tau. Tak apalah. Ayat 88 Falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. Wahai kami yang berbuat kami telah memberi kesusahan semalam dan kami datang membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi barang bagi memberi makanan nanti. Oleh itu, terberikanlah surat makanan bagi kami yang berbuat kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang-orang yang وذهب إخوة يوسف التسعة 9 orang adik-beradik Nabi Yusuf ni pergi ke Mesir. Okey? Tu dia. Falamma dakhalu alaihi, bila dah pergi ke Mesir,
istijabatan li talabi abihim. Jadi 9 orang ni yang pergi ke Mesir balik kerana permintaan daripada Nabi Yaqub alaihissalam. Falamma dakhalu ala Yusuf, maka bila dia sampai jumpa dengan Yusuf alaihissalam, qalu, mereka berkata, ya ayyuhas sayyid, wahai tuan menteri kewangan, alladhi yamliku fi Misr al-quwwat al-ghalibah min ba'd al-mulk, yang mempunyai kekuasaan yang sangat hebat nak banding dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Asabana wa ma wara'ana min al-'iyal al-shiddah wal-faqr al-ju' min qa'd al-jadb. Hai Datuk Menteri Kewangan, kami ini telah ditimpa musibah yang bersangatan, yang menyebabkan kepakiran, yang menyebabkan kemarau yang panjang tu, kebuluran banyak, hasil tanaman tak ada. Tu dia yang mengaku. Wajibna bi bida'ati qalilatin radi'atin kasidah. Kami bawa contoh itu, bawa bekalan daripada Filistin ke Urdu. Kalau tak bawa, dia kata tak percaya. Zaman dulu mana ada video call, tak ada. Tak press conference mana ada. Satelit tak jumpa lagi dulu. Jadi nak sebutnya ialah bawa barang hak yang tidak subur, hak yang tidak ada hasil itu kepada Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam. Itu dia. Fa'atina ma kunta tu'atina min qabli kailan wafiya la naqsa fihi. Jadi ni bukti dia, tanaman dah jadi, buah pun tak ada sebagainya. Kalau bolehlah, wahai Datuk Menteri, nama tu tolong berilah apa hak yang pernah kamu beri sebelum ni, jangan kuranglah. Tahu sebab apa? Sebab Bunyamin juga ada buat salah, jangan kuranglah. Kami mari ni sebab ayah kami mari minta sungguh belah ihsan. Tu dia. Lepas tu kami cari Bunyamin dan juga Yusuf. Tu dia. Masa barulah pecah bur ni. Ayo. Wa'atina fawqa ifa'il khayl sadaqatan za'idatan min 'indik. Tolonglah sedekah banyak sikit kita ni. Nama tu biar banyak sikit dah. Inna Allah Ta'ala yajzil mutasaddiqina ahsan jazaa wa akmalah. Makna dia tahu, tolonglah sedekah banyak sikit, hak comel sikit, Allah balas mula. Dan Allah balas ni lebih comel lagi, lebih banyak lagi. Tak muncung dia. Nampak tak? Dah sepit gitu Nampak tak? Masa hebat dulu, capuk orang dalam gaya bertelunjuk. Capuk nak pergi buta orang. Nak kabarnya. Gitulah hakikat manusia aja tu. Kecuali orang hak diselamatkan oleh Allah. Nampak tak? Tu dia nak tengok kita ni, selamat tak selamat dengan ujian ni, kalau kita ni diberi keistimewaan nikmat oleh Allah Ta'ala. Nampak? Allah Ta'ala beri kita sihat, bagi tak sejik. Kita boleh rezeki dengan ada sedikit kesenangan harta, kita bagi tak dengar. Ada tu. Allah beri kita otak cerdik sikit, kita berasa nak pergi sejik ke tak? Nampak tak ada tu? Dan kalau sekiranya kita duduk balik dengan keadaan kehebatan yang kita ada, tak mau dengar bawah orang, ni malapetaka besar je tu. Malapetaka besar. Wa fil ayati dalilun ala jawazi syaqq wal hajah lima yurja minhu izalatuha. Jadi ayat ni ulama kata petanda besar bahawasanya boleh kita mengadu pada orang, kepada orang yang boleh menghilangkan kesusahan kita. Faham tak tu? Tengok tak tu dia ngadu dia nama tu. Maknanya harus ngadu ke dia. Nampak tak? Orang kok ngadu ke dia tu Haji Zul. Benda ni barang maruah. Maruah tak tu Nampak tak? Tapi oleh kerana benda ni terdesak. Kalau tak desak, tak khabar Haji. Bodoh orang tu. Tak ada desak, tak ada apa, pergi minta berhutang. Haji, minta hutang sikit Haji. Saja-saja, betul apa ada. Ada orang gitu. Gila mu. Ke mana tak tu? Hamba minta maaf banyak dah. Ilaha illallah. Baru lagi seminggu lepas kereta orang langgar belakang. Duduk bekir lagi tu. Nak bekir tu, komen nak betih tu separuh.
Bayarlah 1,000. Ni anak Alhamdulillah. Nak pergi sambung belajar. Dia nak 3,000 ya. Pergi minta yayasan boleh 1,000, 2,000 ya. Nak cekoman tak tahulah. Ya Allah. Nampak tak? Boleh tak ambil tahu pinjam 2,000 ya. Nak suruh sesan, nak pergi ke you dulu. Lepas tu kita bayarlah mula-mula. Nampak tak? Dia nak pergi jumpa pada orang yang tidak diharap daripada boleh selesai masalah dia tu. Nampak tak? Jadi bila orang tu mari jumpa kita, jangan kita la tukhayyib amalah. Jangan kita memberi harap, jangan kita mensia-siakan harapan. Jangan dia mari jumpa kita tu, Allah dah pandu dia. Mungkin jumpa Haji Zul. Dia nyok jumpa Haji Zul. Allah. Terpaksa dia siap air muka dia. Nampak tak? Hutang ni diizin oleh Allah. Yang tak boleh curi. Nampak tak? Ayat hutang ni ayat yang paling panjang dalam Quran. Satu muka tu. Surah Al-Baqarah. Orang berhutang. Ni ada masalah, jangan duk marah. Nampak tak? Hak yang tak boleh, berhutang tak bayar, tak boleh. Nampak tak? Kamu tu tengok Allah minta maaf, menjadi 3 bulan. Allah Akbar, buat benda, tak dah lagi. Nampak tak? Boleh tak anjak sikit, minta sebulan. Nampak tak? Tu dia. Tak boleh dah, hamba pun berhajat juga benda tu. Allah Akbar. Dah pergi jemur pula dengan doktor. Hari tu jemur Haji Zul. Tu. Dah Haji Zul dah nak minta dengan doktor pula. Pinjam 1,000 ya doktor. Nak selesaikan Haji Zul ni. Nak boleh ke bayar kok doktor ni pula. Ya Allah. Nyokong pula. Faham tak Haji Zul? Musnyu Haji Zul pasal mudah rasa. Allah. Orang kampung rasa Haji Zul. Ya Allah. Ya Tuhan. Nampak tak? Haji Zul pernah jumpa ada orang minta beras cukup. Nak makan le. Ada masyarakat kita doktor. Ada minta beras cukup ustaz. Lepas tu nak makan malam ni. Allah. Mana habitat tu, mana sebelum dia tidak kabur pun kita. Nampak tiba-tiba habis dia tak ada benda dah. Nampak tu. Macam-macam hak berlaku ni, akhir tu orang uji dia, bila buat tebal muka, minta secepat dah ustaz. Lepas tu, 2-3 kali bayar pula. Allah. Ada masyarakat kita. Doktor. Oh, doktor. Makan lem chop, chicken chop je. Nampak tu? Rakyat kita ada lagu ni. Haji Zul. Allah. Tambahan pula sekarang ni. Apalah ya Allah, ya Tuhan. Apalah dosa kita buat menyebabkan orang yang memimpin kita siapa lagu ni. Tergurih pintu hati kita ni Haji Zul. Ada kebaikannya. Duit ringgit kita dah jatuh. Astagfirullah. Tolonglah simpan kau sikit. Tolong simpan kau sikit. Jangan kau pablik sangat. Hak dok cerdik kita tu. Nampak tu? Muhammad Rasul. Apa benda ni? Dan sekarang ni, $1 Singapura sama dengan RM3 4% kita. Mana atas butir bagus? Doktor, can you show me? Cuba doktor sebut pada hamba kebaikan, duit ringgit kita jatuh. Astagfirullah. Rakyat ikat perut sekarang kan Jazul. Nampak tak pakar jual belaka. Orang jual lebih ramai daripada orang beli. Allah Rabbi. Nampak tak Jazul? Ini hakikat sekarang. Bodoh berarti ya Allah ya Tuhan. Betul lah. Apabila kita ni pelawak, nipu, maka Allah tarik barakah. Bila Allah tarik barakah, bukan orang nipu tu saja rasa, orang lain pun rasa. Allah Ta'ala mengumumkan fitnah tersebut. Sebab tu Allah sebut awal-awal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina minkum khassa. Mutakutlah fitnah yang mana bukan berlaku pada orang yang buat fitnah itu saja, tapi umum kepada semua orang. Ini yang pada dia. Nampak tak Juzul? Tak ada agak kering. Orang nak jadi pemimpin ni syarat dia tak boleh pelawak. Sebab itulah wajib bagi Rasul bersifat dengan as-sidq. Benar. Tak boleh pelawak. Sebab tu Nabi tak pelawak. Apa cerita sekalipun Nabi tak pelawak.
Nampak tu? Subhanallah. Sebab tu orang percaya ke Nabi, sebab apa? Sebab Nabi tak lawak, Nabi jujur. Nabi tak nipu. Haji Zul. La ilaha illallah. Haji, mu ada 4 juta ringgit nak suruh orang percaya ke demo. Nampak tu? Tapi demo ni bapok kaki pelawak. Nampak tu? Nak suruh orang percaya ke demo ni, orang yang tidak pelawak semua 4 juta demo ni kamu. Nampak tak? Boleh beli tak kepercayaan orang? Haji Zul. No way, man. Nampak tak? Sampai masa je orang akan pilih kebenaran. Sebab itulah orang Quraisy duk tahu macam-macam hal. Macam-macam duk tahu. Tahu puasa, tahu orang tahu piti. Nama tu tolak belaka. Sebab apa? Sebab benar dengan perintah Allah SWT. Nampak tak? Dan kalau boleh puasa tapi tak nak menyampai dakwah, nak madak apa? Nampak tak je tu? Dan kalau boleh apa comel guana pun, tapi tak nak dakwah, nak apa? Dia main gosok apa orang je. Apa? Sebab lama kedua juga tu muka belakang. Kedua belakang. Betul tak je tu? Aku tanya betul ke tak? Ada. Pasal tak pelanguk lah. Pasal nikah dulu, comel belakang. Dan 20 tahun nikah, dah mana lembek. Ke mana? Apa gitu? Kamu tak mengaku je tu? Ada. Astagfirullahaladzim. Awak ada apa? Pitih banyak warna bersebut pun. Tak nak mengajar. Apa? Buat kenapa je tu? Subhanallah. Nampak tolak benar dengan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Siapa masanya orang akan benci. Orang pelawak melampau sangat. Nampak tu? Allah. Tak tahulah. Allah uji kita. Allah uji kita sekarang. Mu tak ada perasaan benci orang lagu ni. Kalau tak ada perasaan benci dan tak puas hati, tak suka pada perbuatan kau pelawak, kau tipu ni, wallahi tuan-tuan, tidak ada lagi riak iman dalam dada. Dan memang ada tu. Allahu Akbar. Kau tuan-tuan ada lagi serpihan biji sawi keimanan, wajib tuan-tuan benci orang lagu ni. Sebab tipu, pelawak, wajib. Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala samakanlah kita, insya-Allah. Tapi doa kuana je Tuhan uji sungguhlah kita, sabarlah. Sabarlah, berkabarlah, mak sabarlah 5 tahun lah kita pula. Tapi ada peluang, insya-Allah. Masa waktu terdekat ni, insya-Allah, masa terdekat ni sebulan lebih lagi, insya-Allah. Kalau sekiranya ada 6 buah negeri ni, insya-Allah kalau tunjukkan semangat yang betul-betul sungguh dan kita bawa perubahan, insya-Allah boleh berubah ke atas, insya-Allah. Itulah kita doa. Doa sungguh Haji Zul. Allah minta maaf dia mana marah-marah lah. Hamba terpaksa amanah dengan ilmu yang hamba ada. Kalau masalah, bolehlah tuan-tuan nak debat hamba pun lepas bayar. Mu tunggu apa itu Mu tunggu. Siapa-siapa yang tak setuju dengan hamba kata ni pun depan itu tunggu, insya-Allah. Kita bukan nak gacor kalah hamba. Aduh. Kita berhenti, tanya hamba molek, apa cakap lagu tu. Tak tahu tuan-tuan tak siapa maklumat. Aduh. Hamba siapa mau maklumat pun. Allah senang kepala sungguh lah. Hamba macam tuan-tuan juga, bangun tidur, ambil mesej. Buka telefon. Ada Zul tu tak? Gitu juga ada Zul. Ambil tak? Dia kalau musyida'ah lagu tu. Hamba berobat. Bangun tidur ke 4 pagi tengok jemput telefon dulu. Nak tahu apa masalah pun. Ustaz, kakak tak ada dah meninggal dah. Nampak tak? Pukul 3.30 pagi tadi. Innalillah. Itu cerita. Betul tak Dato'? Payah kita buka headset, buka Holy Quran. Baca Yasin dulu. Yasin. Power Kerana je aku sudah Betul tak je? Allah. Mudah-mudahan Tuhan ampunlah dosa kita. Amun nampak tuan-tuan pun buat berlaku sekarang kerana kesilapan kita. Kesilapan kita. Kesilapan kata hak kita amal ni sebab kita tak berani. Tak berani nak kata benda hak yang betul sebetul-betul. Waduh, ada nusuk. Ada orang hak berani tapi pakai cek.
Apa tu? Allah. Lepas pecah. Barulah nak muzahirkan benda hak baik. Nampak tak aja tu? Muncullah mu sampai nyamu, sampai pecah. Ada berapa ramai orang dok dah pecah mati aja tu. Berapa ramai? Berapa ramai? Dok dah pecah mati. Mu jangan duduk tak duduk. Nampak tak? Hamba minta maaf bukan nak nampak orang hak yang buat tu, tapi kita nampaknya, ya Allah, dosa aku, ya Allah. Dosa kami, ya Allah, banyaknya kami cuar. Mungkin Allah menzahirkan kebencian Allah kepada kita dengan menzahirkan pemimpin-pemimpin seumpama ini. Mungkin Allah benci kepada pemimpin, tapi Allah sakit hati tengok kita. Allah Rabbi. Minta maaf, betul Ya, kita silap banyak aja tu. Sungguh. Nampak tak? Kita banyak silap. Kita kedeku. Nampak tak? Kita kedeku. Nak buat kerja dakwah, kita kedeku masa, kedeku piti, kedeku opinion. Nampak tak? Kita kena duduk main, duduk kedai kopi. Nampak tak? Daripada kita buat kerja dakwah. Wallah, ini Allah tegur kita, Syekh. Allah tegur kita. Sama ni kita cuar. Perak baru. Bila ada lagu ni, ya Allah. Nampak tak? Kalau hak sebelum ni, susuk-susuk juga aja tu. Mungkin sampai 10 tahun, 20 tahun baru terdedak. Nampak tak? Baru terdedak hak yang dia tidak betul. Tapi sekarang dah dalam mana aja tu, Nampak tak? Kan dia tak rasa salah, Kalau orang hak tak rasa salah, orang dia telah kena penyakit mati pucuk. Dia ambil ikhtiar, ambil istihar lah. Kalau orang tak rasa lah keadaan suasana yang ada pada hari ini, ya Allah sedang uji kita ni sahih, tuan-tuan dah mati pucuk lah. Kena berubat lah, kena berubat. Pergi jumpa Dr. Tambi, apa Ismail Tambi tu? Pergi minta ubat dia. Tu mana dia tu? Apa benda pula lah esok nak keluar ni. Kerana dia tu? La ilaha illallah. Baik, sambung balik kita. Jadi ayat 88 ni dalil lah Haji Zul ni. Mengharuskan untuk kita pergi temu dengan orang hak yang kita jangka boleh selesai masalah kita ni. Nampak tak Haji Zul? Harus hukum ni. Kita mengadu nasib, kita mengadu masalah kita. Mudah-mudahan dia boleh tolong kita sekadar hak yang dia boleh tolong. Nampak tak? Itu dia. Tapi kalau kita nampak dah dari sudut first impression dia tu, dah boleh gelak gambar. Faham tak Haji Zul? Gelak gambar maknanya. Kita gambar juga, maka di situ tak betul. Nampak tak? Itu dia sebut tu. Wa fil ayat dalilun ala jawazi syak wal hajat liman yurja minhu izalatuha. Maknanya bagi orang yang kita harapkan boleh menghilangkan keresah gulanaan kita tu. Baru kita boleh kabur dia. Nampak je tu? Ayat 89. Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi. إذ أنتم جاهلون. Falamma sami'a Yusuf maqalatahum. Apabila Nabi Yusuf dengar ucapan lagu tu Haji Zul, raqalahum. Raqa ni maksudnya pecah. Raqalahum tu maksud pecah. Wa 'arrafa bi nafsihi. Jadi bila dengar apa hak yang diucapkan oleh adik-beradik abang-abang dia ni, keadaan merayu macam tu kan, tolonglah kita susah sekarang ni, kemarah, hasil tak ada. Nampak tak? Tu dia. Jadi bila dengar lagu tu dia mari mari belah Haji Zul. Dia mari belah. Bila mari belah tu kan, nak suruh abang dia sedar ke diri Haji Zul. Takut mu ni pandai cakap aja, takut nak sedar ke diri. Nampak tak Haji Zul? Tu dia. Akhirnya wa arrafahum bi nafsihi.
Maka dia pun beritahulah, betul lah aku ni Yusuf. Wa qala li ikhwatihi mustafhiman bil laqiqil khitab dun itabil mubashir. Nabi Yusuf tidaklah mencela abang dia tadi, tapi dia cakap dengan cara sinis, bukan secara langsung saja tu. Dah mudah musdah ke diri dulu mula cakap dok gitu Nah tu, cuma dia sinis. Tu dia. Dia cekik dengan cara halus. Tu dia. Macam kita kat istilah dia, pukul anak, sindir menatu. Tahu? Tu dia. Menatunya termemang anak orang. Tadi tu. Betul lah anak juga, tapi anak menatu. Tak tu. Berapa orang dah menatu dia mah? 8 orang. 5 orang dah. 5 orang dah menatu je tu. Dua tu. Menatu. Ni anak orang. Anak orang dia duduk jaga, duduk asuh 21 tahun. Nampak tak? Tiba-tiba pindah pada anak kita, anak lelaki kita. Nampak dia tu? Bawa rumah kita, jangan main. Mak ayah dia asuh warna dulu. Nampak tu? Jangan waktu main. Tu dia. Jadi kena cakap, bergaduh kena cakap. Apa nampak tak? Tu dia. Allah Rabbi. Cara dia lain, cara kita lain. Tengok dah dulu macam mana. Tahu? Jadi Nabi Yusuf ni tahu perangai abang dia ni. Kata Nabi Yusuf, hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa syafiqihi Bunyamin. Ingat tak dulu apa hok membuat ke Yusuf, apa hok membuat ke Bunyamin. Litakhallus minhuma, supaya nampak kesedaran tersebut. Perbuatan mereka dulu tu doktor. Wa ib'adihima an abikum. Tu dia. Mu ingat dah kenapa mu buat dulu. Mu ni 9 orang ni dah Allah sedaya upaya semua nak menjauhkan 2 orang ni, Yusuf dan Bunyamin daripada ayah, daripada Nabi Yaqub alaihi salam. Wal hal antum ta'ishuna ghasibuna thairuna bidaf'il hasan. Sebenarnya apa hak membuat ni sebelum ni sebab asal deki sebenarnya. Mudeki. Mu tengok Nabi Yaqub ni macam ada lebih sikit lah sayang tu kepada Yusuf dan Bunyamin. Nampak tak? Jadi perasaanmu tu mu sembunyikan. Lepas tu mu khenat lah kepada Yusuf sebagainya. Tu dia. Allah Akbar. Hebatlah dialog ni jujur. Tu dia. Qalu a'innaka la anta Yusuf. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا الله إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Masya Allah. Maka terdedahlah segala rahsia pada ayat ini. Jadi dengar cerita apa benda khot Nabi Yusuf cakap tu, barulah abang dia perasan. Kakak ni Yusuf sungguh ni. Cakap lagu ni. Nampak tu? Yusuf sungguh dah. Yusuf sungguh dah. Apa cerita? To be continued. Tu dia. Tak tahu minggu depan lah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min du'a'in la yusma'. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.